Kata Sayyidina Umar, dia pernah mendengar Nabi SAW menyatakan bahawa mana-mana doa dia akan terhenti di antara langit dengan bumi, tidak akan naik ke atas walaupun sedikit, melainkan dalam doa itu dimulai dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sedikit sebanyak perbahasan mengenai keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan bulan yang Allah Ta'ala kurniakan kita hidup padanya ini untuk kita memperbanyakkan pengenalan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengenalan itu akan membibitkan kesuburan sayang dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kasih dan sayang kepada Nabi mestilah didahulukan melebihi daripada nyawa kita, melebihi daripada anak, melebihi daripada ibu dan ayah kita, melebihi daripada seluruh manusia. Meletakkan kasih dan sayang kita mendahului segala-galanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Nabi berjalan dengan Sayyidina Umar dalam keadaan berpimpin tangan, memegang tangan. Lalu kata Sayyidina Umar, "Wallahil azim ya Rasulullah, selain daripada nyawa aku, mendepani kasih sayang aku ialah engkau." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan begitu wahai Umar." Lalu Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in," atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang itu sekiranya dia tidak mengasihi aku melebihi daripada dia mencintai ibu dan ayah dia, anak dia dan seluruh manusia. Apabila Nabi bersabda sedemikian rupa, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan, "Wal'an, sekarang ya Rasulullah, tidak ada yang mendepani kasih sayang aku, bahkan nyawa aku pun aku tidak sayang, melainkan yang terkehadapan sekali ialah engkau ya Rasulullah." Maka dijawab, disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an, sekarang barulah sempurna imanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oleh kerana itu, para hadirin yang dimuliakan, Allah Ta'ala anugerahkan kita hidup di Rabi'ul Awal ataupun Rabi'ul Anwar, yang telah pun bergema di sana sini tentang bulan yang mulia ini telah datang. Maka kita mengambil kesempatan untuk menyemarakkan lagi bibit-bibit rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka yang ada duit kemungkinan mengubat rasa rindu mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melaksanakan ibadat umrah dan ziarah. Namun begitu, sebahagian daripada kita berkeuzuran untuk ke sana, pun begitu tidaklah memberi halangan kepada kita untuk terus mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-faqih haddatsana Muhammad bin Fudail qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana bin Abi Fudaik an Yahya bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu an jaddihi Muhammad bin Abdul Rahman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum ahadun sallama alayya idh muttu illa ja'ani Jibril faqala Jibril ya Muhammadu hadha fulan ibn fulan
yuqri'uka salam fa aqulu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Faqih Abu Las As-Samarqandi berkata, Muhammad bin Al-Fudail menceritakan kepada kami, dia berkata Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami daripada Yahya bin Abdul Rahman, daripada datuknya Muhammad bin Abdul Rahman, bahawa Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang memberi salam kepadaku setelah aku wafat kecuali Jibril mendatangiku. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, fulan bin fulan menyampaikan salam kepadamu. Maka aku pun berkata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, yang bermaksud semoga juga keselamatan dilimpahkan kepadanya serta rahmat Allah dan keberkatannya. Jadi hadis ini darjatnya adalah hasan, menunjukkan kepada kita bahawa walaupun Nabi SAW telah pun wafat, namun begitu apabila kita menyampaikan salam kepada Nabi SAW, maka zahir hadis ini menceritakan kepada kita malaikat Jibril akan mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW bahawa si fulan bin si fulan dia mengucapkan ungkapan salam. Maka dengan salam itu Nabi SAW akan membalas dengan ungkapan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bentuk salam, ya. Pernah dalam sebuah hadis Nabi SAW, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaan para sahabat ialah, ya Rasulullah, kami telah pun mengetahui bagaimana untuk memberi salam kepada engkau, lalu bagaimana pula berselawat ke atas engkau? Jadi bezalah, satu selawat dan satu salam. Lalu kata para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amma salam alaika faqad arafnahu. Kalau nak berikan ucapan salam kepada engkau ya Rasulullah, kami telah pun mengetahuinya. Tetapi apa yang belum kami ketahui ialah fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami untuk memberi ungkapan salawat, selawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka berkatalah, qalu Allahumma, jadi kata Nabi SAW, wahai sahabat, sebutlah, ucaplah, apakah ungkapannya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hadis ini riwayah daripada Al-Bukhari. Dan selawat yang diajar oleh Nabi SAW ini dikenali dengan selawat Ibrahimiyah. Jadi para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, dia bertanya kepada Nabi mengenai selawat. Oleh kerana itu, kepelbagaian bentuk selawat, paling ringkas berselawat kepada Nabi ialah Allahumma salli ala Muhammad, ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau seringkas ini tuan-tuan tidak terlintas dalam pemikiran kita, seperti mana yang acap kali saya kongsikan, itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kita untuk mengingati kekasihnya. Sebalik ataupun makna di sebalik itu
Allah tidak suka kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran tidak pernah dianugerahkan lintasan mengingati baginda dengan lintasan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan satu musibah. Kalau hari ini langsung tidak terlintas dalam pemikiran kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kerana dia adalah satu musibah. Namun begitu, sekiranya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi, tiba-tiba kita tidak berselawat kepada Nabi, maka hendaklah kita menyambut dengan ungkapan Astaghfirullahaladzim, betapa kasih Allah kepada kita untuk mengajak kita mengingat kepada Nabi SAW. Lantaran kemungkinan hati kita yang terpaut dengan dunia, terpaut dengan kebahagiaan dunia, keindahan dunia, yang kesemuanya itu menyebabkan hati kita lalai, maka tatkala di penghujung malam, di penghujung hari, kita menyedari kealpaan kita itu, disambut dengan ungkapan Astaghfirullahaladzim, dan Alhamdulillah tak mati kita. Di tengah-tengah kita dilupakan untuk mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah bercerita dalam ketika mana dia hendak ataupun dia berdepan dengan sakaratul maut. Dia menceritakan bahawa aku melalui 3 keadaan. Keadaan yang pertama ialah aku belum Islam lagi. Keadaan yang kedua, aku telah pun Islam. Keadaan yang ketiga, aku Islam dan aku diberikan hadiah pangkat yang besar. Kata Amr bin Al-As, tidak ada orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sewaktu itu dia belum lagi beriman kepada Allah. Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka melembutkan hatinya dan akhirnya dia memeluk agama Islam dengan kisah yang agak panjang. Ada keterlibatan di sana Maharaja An-Najashi, An-Najashi ini dia seorang pemerintah, tetapi dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dengan cara sembunyi-sembunyi. Rakyat dia tak beriman. Dia seorang saja yang beriman kepada Allah. Dan Raja Najashi ni tuan-tuan, dia ada link yang baik dengan Amr bin Al-As. Tuan-tuan boleh tengok macam mana terjadi keimanan Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian dia beriman kepada Nabi. Apabila dia beriman kepada Nabi, dia menyatakan tidak ada manusia yang paling aku sayang melainkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian daripada itu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyatakan bahawa sekarang aku berada di fasa yang ketiga. Fasa Nabi telah pun tiada. Aku diberikan anugerah pangkat yang besar menjadi gubernur di Mesir waktu itu, dengan kehidupan yang kemewahan semua sekali. Akhirnya dia menyatakan, sewaktu aku benci kepada Nabi hari itu, alhamdulillah aku tidak dimatikan oleh Allah dalam keadaan aku membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah baiknya kalau aku mati sewaktu aku benar-benar tengah sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu sekarang aku sayang kepada Nabi, tetapi aku berdepan dengan kepelbagaian nikmat dunia, kerana dia dipaparkan dengan kehebatan jawatan sebagai seorang gubernur di Mesir. Aku tak tahu sekarang, aku tak tahu sekarang. Pun begitu, ada riwayat menyatakan bahawa ketika mana dia hendak menghembuskan nafas yang terakhir, dia memandang ke dinding.
Dia memandang ke dinding. Ada riwayat yang menyatakan bahawa ketika itu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Namun begitu Amr bin Al-As tidak mampu melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana dia benci, namun begitu tidak mampu untuk melihat bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hormatnya kepada Nabi. Sehingga pernah diceritakan, ditanya kepada Umar, ditanya kepada Amr bin Al-As macam mana hal keadaan Nabi. Dia tak mampu untuk menceritakan hal keadaan Nabi. Kerana apa tuan-tuan? Kerana malu untuk bertentangan mata dengan Nabi. Kerana apa? Kerana hormatnya mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan apa yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sewaktu dia berada di sakaratul maut, isteri dan anak-anaknya semua menangis kesedihan kerana menyedari bahawa ayahnya akan meninggalkan dunia, meninggalkan mereka. Ayah yang baik, ayah yang muttaqin akan meninggalkan mereka. Mereka sedih, mereka menangis. Namun begitu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia tidak menangis, bahkan dia tersenyum. Lalu orang bertanya, wahai Bilal, kenapa senyum? Aku akan bertemu dengan kekasih aku yang telah menyebabkan aku derita begitu lama, kerana kerinduan aku untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah selepas daripada kewafatan Nabi, selang beberapa ketika, Sayyidina Bilal meninggalkan Madinatul Munawwarah. Satu riwayat menyatakan dia pergi berpindah ke Syam, ke Syam, lantaran tidak boleh meneruskan kerja buat sebagai seorang muazzin, kerana dalam azan itu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebabnya dia untuk meneruskan azan. Sehinggalah dia bermimpi, dan kemudian dikembali balik ke Madinatul Munawwarah. Sesampai sahaja dengan tangisan, dengan rasa rindu, berziarah ke makam Rasul. Kemudian masuknya waktu salat, orang semua minta daripada dia untuk salat. Dia tidak akan mampu untuk salat kerana dia akan menyebut kalimah Muhammad, kerana Muhammad itu adalah kekasih hatinya. Namun begitu apabila cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, besar harapannya supaya Bilal melaungkan azan, lalu dilaungkan azan. Pun begitu, azan yang dilaungkan itu tidak sehabis, tidak sempurna, kerana tatkala sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia tidak boleh meneruskan azan kerana hatinya, perasaannya sebab mengingati kekasih yang dia rindui. Akhirnya sewaktu sakaratul maut, dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengelilinginya adalah kesedihan, tetapi di sisi Sayyidina Bilal bin Rabah, dia berada dalam keadaan yang begitu amat gembira kerana akan bertemu dengan kekasihnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hendaknya kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasalah cemburu dalam keadaan kita mampu untuk melakukan ziarah, membuat umrah. Kita mampu pergi ke Korea, kita mampu pergi ke China, kita mampu pergi ke Qatar menyaksikan perlawanan bola sepak FIFA dan sebagainya. Tapi hati ini tidak pernah terlintas untuk pergi berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita mampu, dalam keadaan kita mampu. Lebih-lebih lagi kita belum lagi pernah membuat ibadah umrah. Itu semua bolehlah disambut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Lantaran itu kita adalah diwajibkan untuk mengasihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana
Muhammad ibn Fudail, Muhammad ibn Fadl bi asnadihi an Sa'id al-Musayyab radhiyallahu anhu qala Umar balaghani anna ad-du'a yuhbasu baina as-sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika alaihi salam. Daripada Al-Faqih Abdullah As-Samarqandi berkata, Muhammad bin Fadl menceritakan kepada kami dengan sanadnya daripada Sa'id Al-Musayyab radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar telah berkata, telah sampai kepadaku bahawa doa dihentikan di antara langit dan bumi, tidak akan sedikit pun yang naik daripadanya hingga engkau berselawat untuk nabimu atasnya keselamatan. Kata Sayyidina Umar, dia pernah mendengar Nabi SAW menyatakan bahawa mana-mana doa dia akan terhenti di antara langit dengan bumi, tidak akan naik ke atas walaupun sedikit, melainkan dalam doa itu dimulai dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan, betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sentiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu ada juga daripada kalangan rakan-rakan kita yang tanpa hati-hati ada menyatakan bahawa, Ustaz, ada orang yang menyatakan bahawa bila kita membaca selawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ustaz, ni tak boleh baca, tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Ini boleh jatuh kepada syirik. Ada juga orang yang berpendapat begitu, boleh jatuh pada syirik. Itu sebab para hadirin, YouTube ni boleh tengok, tapi jangan jadikan dia sebagai hujah. Kenapa dia kata benda tu syirik? Pasal dia terjemahkan secara zahir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina, selawat yang boleh menyelamatkan kita daripada kesusahan, selawat yang boleh dengan kita berselawat kepada Nabi, selawat itu boleh menyelesaikan perkara-perkara yang yang susah, menunaikan hajat-hajat. Itu terjemahan daripada selawat tersebut. Akhirnya mereka menghukum pada yang zahir, seolah-olah Nabi lah yang memberikan, menunaikan hajat, Nabi lah yang menghilangkan kepayahan dan kesusahan. Kalau dia beriktikad begitu, ya syirik. Tapi perlu diingat, sebenarnya Nabi makhluk, kena bezakan. Walaupun kita memuji Nabi, bukanlah kita menuhankan dia. Kita tetap memakhlukkan Nabi pun begitu. Dia adalah makhluk, baginda adalah makhluk yang paling mulia berbanding dengan segala jenis makhluk. Makhluk yang paling dicintai, yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang tanpa dia, kemungkinan makhluk-makhluk yang lain tidak dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita berselawat, kita memuji Nabi, bukanlah kita menuhankan Nabi. Ramai orang betul bila terjemahkan makna selawat, yang kita selawatkan itu, tuan-tuan, memang secara overallnya seolah-olah macam Nabi lah segala-galanya yang memenuhkan. Namun begitu, Nabi diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita berselawat kepada dia, lalu kita berselawat kepada Nabi. Tetapi adakah Nabi yang menyempurnakan segala hajat kita? Tidak. Segala-galanya dalam genggaman dan ketentuan
Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab Nabi sendiri ada menyatakan, jangan kau jadikan aku seperti mana pengikut-pengikut Isa menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi dalam bahagian ini tuan-tuan kena ambil perhatian, pasal ada yang berpendapat sampai sebegitu. Ini maknanya bukanlah salah di peringkat mana, dia adalah salah pada sudut peringkat metod ataupun manhaj, manhaj pembelajaran, manhaj pembelajaran. Baik. Qala haddatsana al-faqih. Jadi kata Nabi sallallahu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mana-mana doa yang tidak ada disebut dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu tidak akan naik dan tidak akan mendapat sesuatu. Maknanya doa itu tidak akan dimakbulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan hatta tusalliya, melainkan selepas dia mengucapkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang kita ketahui, Allah Ta'ala perintah untuk kita laksanakan sembahyang. Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk laksanakan zakat. Allah Ta'ala perintah kita melaksanakan ibadat haji. Dan begitu setiap perintah itu Allah tidak buat. Allah tidak melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan salat, Allah tidak melaksanakan puasa. Tetapi dalam masalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah mengarahkan kepada orang-orang beriman supaya berselawat kepada Nabi, Allah dan para malaikat dulu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu sekalian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah ungkapan salam. Salam itu maksudnya assalamu alayka ya Rasul, ya Rasulullah. Itu sebab ada ulama mengatakan bahawa untuk mengucapkan selawat dan juga salam kepada Nabi tidak perlu dikirim pada orang yang nak pergi Mekah. Kerana apa? Kerana bila kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, dia sebenarnya kata para ulama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup dengan memberi salam kepada Nabi, kita menyambung dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, ataupun selawat yang telah disabdakan oleh Nabi apabila para sahabat tadi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, untuk mengucapkan salam kepada engkau kami tahu dah, tapi macam mana ya Rasulullah ungkapan berselawat ke atasmu? Maka saya ulang balik semula. Ini dinamakan dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian sambung lagi Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rawahul al-Bukhari. Jadi banyakkan berselawat. Di samping itu berselawat ni para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menghapuskan dosa. Berselawat ni besar dia, iaitu dia menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, maksudnya ialah Allah Ta'ala mempertingkatkan, sentiasa menaikkan darjat dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala selawat kita kepada Nabi, selawat kita kepada Nabi adalah beroleh pengampunan. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, maksudnya ialah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa
dosa-dosa kita. Dan berselawat kepada Nabi SAW ini juga kata para ulama akan beroleh padanya syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang begitu masyhur, setiap kali adanya bulan Rabiul Awal Maulidul Rasul, maka kisah ini akan sentiasa dikongsikan kepada para jemaah. Bagaimana Sufyan Al-Thawri satu ketika menceritakan dia bertemu dengan seorang pemuda yang membawa ayahnya bagi melaksanakan ibadat haji. Ayahnya yang dah tua, dia terpaksa, ada satu riwayat menyatakan bahawa dia terpaksa pikul ayah dia melaksanakan tawaf. Maka bertawaflah di antara ayah dengan anak tadi. Dalam pelaksanaan tawaf tadi, tiba-tiba ayahnya meninggal dunia. Bila ayah dia meninggal dunia, maka ayah tadi pun dibawa ke tepi oleh kerana anak tadi kepenatan, lalu dia pun tertidur. Dalam tidurnya tadi, maka dia bermimpi didatangi oleh seorang pemuda, seorang yang berjubah putih dengan kejernihan muka yang amat cantik, terus pergi ke jenazah ayah dia, kemudian membuka kain yang menutup jenazah tersebut, lalu tangan yang mulia itu menyentuh tubuh jenazah tersebut, yang mana sebelum daripada itu jenazah itu berada dalam keadaan yang gelap, hitam, hitam. Dan apabila sentuhan itu mengenai kepada jenazah tersebut, maka menjadi putih dan berseri rupanya. Kemudian lelaki ini pun menutup balik semula. Sebelum berlalu, anak kepada ayah tadi ini bertanya, wahai pemuda, man anta, siapakah engkau? Maka berbunyilah lelaki ini menyatakan, inni Rasulullah, aku adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda ini bertanya, ya Rasulullah, setakat yang aku kenal ayah aku ni bukanlah seorang yang hebat, bukanlah seorang ustaz, dia hanya orang biasa sahaja. Banyak juga acap kali melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ayah aku, tapi kenapakah sebegini mulianya dihadirkan padanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, sesungguhnya ayah engkau ni memanglah orang biasa-biasa saja, namun begitu dia tidak pernah lekang daripada berselawat kepada aku. Dan sewaktu dia meninggal dunia, sudah pastilah malu dalam keadaan rupa paras yang gelap, yang hitam. Maka dengan syafaat yang Allah Ta'ala berikan kepada aku hadir dan aku menyelamatkan dia. Ingatkan mimpi, mengingatkan mimpi tak kala lelaki ini sedar daripada mimpinya, daripada tidurnya, dia bergegas terus pergi ke jenazah ayah dia dan dia menyingkap, Allahu Akbar, ayahnya yang tadi gelap hitam tiba-tiba telah menjadi cerah seperti mana yang digambarkan dalam mimpinya. Betapa bila ditanya oleh Sufyan Al-Thawri yang bertemu selepas daripada itu, beberapa ketika melihat pemuda ini tidak lekang daripada berselawat, maka Sufyan Al-Thawri bertanya kepada lelaki ini. Lelaki ini bercerita mengenai apa yang saya ceritakan tadi, menunjukkan betapa hebatnya orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang menyatakan, bahkan dalam hadis menyatakan bahawa selawat kepada syafaat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam hanya diperlukan kepada orang-orang yang banyak buat dosa. Syafaat Nabi ni, Nabi akan datang memberikan syafaat ialah bagi orang-orang yang ada banyak dosa. Adapun orang-orang yang tidak berdosa daripada kalangan orang yang berhebat, dia tidak perlu kepada syafaat Nabi. Kata Nabi SAW, syafaat aku ni untuk orang-orang yang banyak dosanya. Maka selayaknya mengingatkan hadis itu kepada kita, supaya kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran sudah pasti kita ni adalah pendosa yang banyak. Allahumma salli
wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para ulama ada berpendapat bahawa dalam banyak-banyak pahala yang tidak akan berpindah kepada orang lain. Seperti mana yang kita ketahui, bila kita meninggal dunia, kemudian nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan pada kita, maka pahala kita akan berpindah kepada orang yang kita inyanya padanya. Namun begitu kata para ulama, bagi pahala selawat, dia tidak akan berlaku sedemikian rupa. Nak menunjukkan bahawa berselawat kepada Nabi SAW begitu hebat, begitu agung. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit nukilan yang saya kongsikan pada malam ini melembutkan hati kita untuk memperbanyakkan, mengisi masa-masa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi, dan kita memperbanyakkan, kita hebatkan lagi pengenalan kita kepada Nabi kita Muhammad, sehingga berputik subur rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja, mudah-mudahan memberi manfaat dengan izin Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.